Dalam tengah hari ini saya ingin menghuraikan sebuah hadis sebagai renungan kita bersama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi yang meninggal pada tahun 279 Hijrah. Qala, kata beliau, haddatsana Qallat bin Aslam Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Qallat bin Aslam Al-Baghdadi. Haddatsana Muhammad bin Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mus'ab. Haddatsana Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i an Abi Ammar, daripada Abi Ammar. Wa an Wasilah bin Al-Ashqa, daripada Wasilah bin Al-Ashqa, daripada Wasilah bin Al-Ashqa radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia pada tahun 85 Hijrah, bahawa qala Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud hadis ini, berkata Qallat bin Aslam Al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami daripada Muhammad bin Mus'ab, daripada Imam Al-Auza'i, daripada Abu Ammar Haddad bin Abdullah, daripada Wasilah bin Al-Ashqa radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal pada tahun 85 Hijrah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, Allah Subhanahu wa taala memilih daripada anak-anak Ibrahim Nabi Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada anak-anak Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari anak-anak bani Kinanah Quraisy, wastafa min Quraisy bani Hashim, dan Allah memilih daripada keturunan Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim, dan kemudian Allah memilih aku dari bani Hashim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih daripada sahabat yang bernama Wasilah bin Al-Ashqa radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengenai pilihan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak memilih Abu Jahal. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Bilal bin Rabah untuk diberikan hidayah, Allah tidak memilih tuannya Umayyah bin Khalaf. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memeluk Islam, maka Allah tidak memilih Abu Jahal. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Islam lemah, Ya Allah, kuatkanlah umat ini dengan dua Umar. Kuatkanlah umat ini dengan dua Umar. Kerana Abu Jahal nama dia Amru bin Hisham. Amru ni Umar, dalam bahasa Arab Amru, Umar, Umair, dia semua maksud dia sama, dari Umar. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah, kuatkanlah umat ini dengan dua Umar. Ketika Nabi berdoa, ketika mana Islam dalam keadaan lemah, maka ada Umar bin Khattab yang membenci Nabi, yang membenci Islam. Ada Umar bin Hisham atau Amru bin Hisham yang juga disebut Umar. Amru, Umar, Umair sama. Sayyidina Umar ketika dia kanak-kanak, dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Sayyidina Umar masa dia budak-budak, orang panggil dia Ya Umair, Umair. Sebagaimana Anas bin Malik dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Ya Unais. Anas jadi Unais, Umar jadi Umair. Ini adalah isim tasghir, kata nama kecil, kata nama panggilan. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada umat ini dengan penyertaan salah seorang dari dua Umar yang engkau redha. Maka Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
Allah tidak memilih Amr bin Hisham. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memilih daripada dua anak Ibrahim alaihi salam, anak Ibrahim alaihi salam ada Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Maka apabila Allah memilih Ismail, maka Allah tidak pilih Nabi yang lain. Dan daripada Nabi Ismail Allah memilih, daripada anak-anak Ismail Allah memilih Kinanah, maka Allah tidak pilih anak-anak yang lain. Dan apabila daripada Kinanah Allah memilih Quraisy, Allah tidak memilih anak-anak yang lain, bangsa yang lain, kabilah yang lain. Apabila Allah memilih Bani Hashim daripada Quraisy, Allah tidak memilih Bani Adi dan Bani yang lain. Dan apabila Allah memilih Nabi SAW, Allah tidak memilih orang-orang yang lain. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Bilal bin Rabah untuk diberikan hidayah, maka tuannya Umayyah bin Khalaf tidak mendapat hidayah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab, maka Amr bin Hisham tidak mendapat hidayah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Sufyan untuk diberikan hidayah, sedangkan dia adalah seorang yang memusuhi Nabi sebelumnya. Apabila Allah memilih Abu Sufyan untuk diberikan hidayah, Allah tidak memilih Abu Talib untuk diberikan hidayah. Abu Talib yang membela Islam, yang menolong Nabi SAW tidak mendapat hidayah. Dan Allah memberikan penjelasan dengan menyebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah, tetapi Allah lah, yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia kasihi, yang dia kendaki. Sahabat-sahabat, anak-anak, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, dalam hidup kita ini, kita perlu selalu memohon kepada Allah untuk dipilih olehnya, dipilih untuk mendapatkan kebaikan dalam setiap perkara. Maka dalam hidup kita lihat, apabila Allah memilih Abu Bakar, kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah tidak memilih insan-insan yang lain yang lebih dekat, yang lebih akrab dengan Rasulullah SAW. Sebagai contohnya, Nabi SAW memiliki seorang sepupu. Bukan seorang, Nabi ada banyak sepupu. Antara sepupu Nabi yang masyhur sebelum Islam adalah Al-Haris, adalah Abi Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, daripada pakcik Nabi Haris bin Al-Muttalib, Haris bin Abdul Muttalib. Jadi daripada sepupu Nabi ni, Abu Sufyan bin Al-Haris, yang merupakan sama-sama sepersusuan dengan Nabi SAW. Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum dia memeluk Islam, masa zaman jahiliah, dia adalah merupakan sepupu Nabi, akrab dengan Nabi, teman sepermainan Nabi, usianya dengan Nabi hampir sebaya. Dan dia dengan Nabi SAW menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Kedua-duanya menyusu dari ibu yang sama. Dan mereka membesar sebagai rakan yang akrab dan mesra. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih Abu Sufyan bin Al-Haris, sepupu Nabi, untuk beriman kepada Rasulullah SAW ketika awal-awal Islam. Tetapi Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq Abi Quhafah, anak kepada Abu Quhafah. Maka apabila Allah memilih Abu Bakar Al-Haris, Abu Sufyan bin Al-Haris tidak dipilih. Dan dia memeluk Islam lewat, sehinggalah peristiwa Fathul Mekah, baru dia memeluk Islam. Maka dia terlepas kebaikan yang sangat banyak, kelebihan-kelebihan bagi orang-orang yang memeluk Islam. As-sabiqun al-awwalun, orang yang awal. Demikianlah sahabat-sahabat yang